Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam siaran terkini Ummah Live, di mana tiap-tiap minggu kita membincangkan isu-isu topik current issue ataupun topik-topik yang trending, dan juga kita memaparkan figura-figura yang pakar, yang arif dalam bidang yang kita bincangkan. Dan malam ini kita ada satu topik yang juga menarik. Mana topik ini mungkin boleh dikatakan dekat juga di hati kita, memandangkan kita pernah sebelum ini dimomokkan dengan teknologi artificial intelligence, AI, yang kononnya mampu untuk mendominasi dunia. Mungkin anda teringat filem 2000, tak salah saya, filem Hollywood 2004 atau 2005 macam tu, lakonan Will Smith, di mana kita dapat lihat robot-robot yang cuba untuk menakluk dunia dan cuba untuk menghapuskan manusia-manusia yang ada di dunia. Jadi itu orang kata gambaran dark, lebih dark lah ke arah teknologi AI ni. Jadi hari ini kita nak tahu lebih lanjut mengenai artificial intelligence ni. Saya bacakan sedikit trivia tentang AI, di mana teknologi kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai artificial intelligence, dalam bahasa Melayunya dipanggil teknologi kecerdasan buatan. AI ini berpotensi besar dalam mengautomasikan operasi dan kerja yang sifatnya berulang-ulang. Jadi AI merupakan satu cabang sains dalam menjadikan sesebuah mesin mempunyai kepintaran seperti manusia. Dalam erti kata lain, machine learning adalah keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi lebih pintar. Itulah dia, AI. Penggunaan teknologi AI amat penting dalam menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan juga tenaga manusia. Revolusi industri 4.0 juga diramal akan bertitik tolak kepada kemampuan AI untuk memudahkan urusan pekerja serta mengelakkan daripada sebarang pertindihan tugas. Itu dah sedikit trivia tentang AI. Sebagai contoh yang mungkin dekat di hati kita ialah ketika kita nak kita ke bank, kita nak masukkan duit ke cash deposit machine tu. Itu ada AI. Di mana bila biasanya kalau mesin ni dia akan kira duit je kan. Bila kita masuk duit, dia kira je. Dengan kemampuan AI, dia mampu kira dan juga dia mampu kesan. Adakah duit ni wang palsu ke, wang betul ke, dia boleh detect. Itulah teknologi AI yang akan detect. Mungkin wang tu koyak, dia boleh detect. Dia boleh akan reject duit yang kita masukkan tu. Jadi malam ini, sebelum itu jangan lupa like dan share. Ramai-ramai penonton. Sementara kita nak memperkenalkan tamu kita pada malam ini, saya mohon untuk anda share video live ini, kerana ia akan memberi manfaat kepada anda mungkin di masa hadapan nanti, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan tamu kita pada malam ini yang istimewanya, Prof Madya Dr. Khairul Azmi Siddiq daripada Kuliah Kejuruteraan Universiti Islam Antarabangsa, UIA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Cik Adli. Prof, maaf tadi lama saya berceloteh. Betul ke tak apa yang saya cakap tu? Saya pun main tembak je tu. Betul, Alhamdulillah, Prof? Betul. Alhamdulillah. Macam mana, Prof? Ini kali kedua Prof bersiaran bersama kami.
sebab hari tu yang first episode pertama tu kita dapat lihat ramai tarikan penonton yang suka tengok Prof. Jadi kali kedua ni terpanggil Prof lagi sekali. Saya rasa yang ramai tengok tu mungkin Puan Irma kot. Jadi malam ni topik dia mungkin sesuai dengan Prof lah. Masa sebelum ni kita cerita pasal sekolah, betul tak Prof? Kali ni Ya, betul. mungkin tajuk yang lebih dekat dengan Prof iaitu tentang artificial intelligence. Prof, mungkin apa yang saya ceritakan tadi mungkin apa yang saya faham je daripada pembacaan saya. Jadi apakah Prof mungkin ada definisi yang lebih detail tentang apakah itu AI, teknologi AI tu Prof? Silakan Prof. Terima kasih Cik Adli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada penganjur pada hari ini kerana mengundang saya untuk berkongsi sedikit ilmu. Saya bukan pakar dalam bidang ni tapi kita boleh kongsilah walaupun latar belakang saya kejuruteraan komputer, insya-Allah kita boleh kongsi berkenaan dengan tajuk artificial intelligence lah. So jadi apakah yang dimaksudkan dengan artificial intelligence dan mungkin saya akan berikan sedikit contoh-contohnya Cik Adli ya. Menurut definisi Wikipedia, kecerdasan buatan ataupun kepintaran buatan atau dalam bahasa Inggerisnya artificial intelligence dipendekkan kepada AI merupakan kajian kejuruteraan mesin cerdas yang mampu melakukan fungsi dan ciri-ciri pemikiran manusia. So teknologi kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat unik sehinggakan manusia cuba meniru sehabis dan sebaik mungkin. Bukan setakat manusia, gerak-geri dan perilaku makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain juga dikaji dan diperhatikan. Menurut laman web Interesting Engineering, sifat-sifat kelangsungan hidup haiwan juga dipelajari oleh manusia, seperti keupayaan ultrasound ikan lumba-lumba, burung raja udang kingfisher untuk teknologi kereta laju di Jepun bagi mengurangkan pencemaran bunyi. Kalau Cik Ali pernah dengar, kingfisher ni memang digunakan oleh teknologi kereta api laju di Jepun. Kerana itu kereta api laju di Jepun muncungnya panjang mengikut kingfisher sebenarnya. Untuk mengurangkan burung raja laut kan? Burung raja laut, raja udang untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Cicak untuk daya lekatan, menghasilkan bahan memudahkan pendakian. Sirip ikan paus, inspirasi untuk teknologi aerodinamik. Bahan dalam kepak rama-rama, juga inspirasi untuk panel solar yang berkeupayaan menyimpan cahaya yang lebih dan sebagainya. Jadi manusia berterusan ingin memastikan kehidupan dijalani dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi golongan yang berakal. So berbalik kita kepada tajuk kita pada hari ini, konsep AI bermula dari zaman purba. Tetapi kemunculan komputer digital pada abad ke-20 membawa konsep ini kepada satu tahap aplikasi yang pelbagai. AI telah difahami sebagai satu bidang ilmu komputer di pertengahan tahun 1950-an. Istilah AI telah diterap dalam program dan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks daripada program komputer biasa. Antara cabang penting AI ialah pembelajaran mesin seperti disebut oleh Cik Adli tadi kan, machine learning, iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Secara konsepnya, mesin yang bakal diajar manusia perlu dilengkapkan dengan maklumat yang banyak untuk menjadikannya lebih pintar berbanding mesin lain. Dengan kata lain, mesin akan dilengkapkan dengan ribuan percubaan untuk menyelesaikan satu tugas. Di sepanjang proses ini, mesin tersebut akan memahami dan mempelajari konsep untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Sebagai contoh, saya rasa tadi Cik Ali bagi contoh yang sangat baik, iaitu mesin deposit wang tadi kan.
banyak digunakan untuk memasukkan wang ke dalam akaun bank. Dan dengan kecanggihan AI, mesin tersebut boleh mengesan ketulinan wang yang dimasukkan selepas melalui beberapa fasa tunjuk ajar yang dibuat pembangun mesin berkenaan oleh developer lah. So AI cenderung digunakan secara khusus untuk tugas-tugas tertentu. Ia boleh digunakan, saya beri contoh ya, ia boleh digunakan dalam permainan komputer, meramal pergerakan saham, menafsirkan foto-foto, mendiagnosis penyakit, merancang perjalanan, menterjemah bahasa, melakarkan analogi, membantu membina mesin yang kompleks, mengajar logik, menulis muzik, membuat gambaran dan belajar untuk melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. So banyak kajian dibuat bagi mengenal pasti bagaimana teknologi pembelajaran mesin boleh membantu memberikan impak positif kepada nilai kemanusiaan, kehidupan sosial dan juga isu alam sekitar. Contohnya, Adilin ya, proses kenal pasti kanser paru-paru, projek bioakustik dan juga projek Euphonia, iaitu projek bagi membantu mereka yang mengalami kesukaran berkomunikasi untuk bercakap. Contoh AI paling terkenal yang saya boleh ketengahkan adalah ketika pada tahun 1997 di mana AI adalah superkomputer yang bernama Deep Blue yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997. Dalam permainan catur ini, Deep Blue memanfaatkan pemprosesan selari, pemprosesan aplikasi komputer yang berjalan serentak dan berkait untuk memproses 200 juta pergerakan catur per saat. Ni nak lawan juara dunia ni. Jadi dia kena kaji 200 juta pergerakan per saat untuk mengalahkan juara dunia catur ni. Di era pandemik COVID-19 ni juga, Cik Adli, negara China menggunakan teknologi AI untuk mengenal pasti individu yang mempunyai simptom demam menerusi topi keledar pintar untuk tindakan pengasingan dan rawatan. Penggunaan imbasan CT yang dikendalikan oleh AI untuk mengenal pasti seseorang terkena jangkitan COVID-19 semasa ketiadaan ahli radiologi. So ini menurut sumber Buletin Jabatan Perangkaan Malaysia siri ke-25 tahun 2020. Jadi kemampuan AI kini digunakan secara meluas di bidang-bidang seperti pemprosesan maklumat, permainan komputer, keselamatan negara, perdagangan elektronik, sistem diagnostik dan sebagainya. Terima kasih. Boleh saya mencelah, Prof? Boleh. Pada 2018, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM ada sign satu MOU dengan pengerusi Al-Amal Foundation di Lebanon. Dari Lebanon, MOU tu ditandatangani di Istanbul untuk projek bantuan artificial limb for Syrian refugee dan bantuan hospital Al-Amal. Jadi adakah berkaitan tak artificial limb ni atau limb ni dengan artificial intelligence yang tengah kita bincangkan sekarang? Ya, terima kasih Cik Adli. Artificial limb dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan mungkin AI merupakan sistem sokongan kepada artificial limb. Artificial limb ni mungkin kita nak menggantikan atau menyokong anggota badan yang sudah tiada pada amputees kan, orang yang tiada anggota badan. So mungkin AI di mana manfaat AI, kita boleh contohnya mengutip data daripada artificial limb tu, dilekatkan sensor-sensor untuk mengenal pasti corak penggunanya supaya dapat disesuaikan dengan keadaan semasa, Cik Adli. Faham. Jadi teknologi ini boleh diterapkanlah mungkin dalam artificial limb tu lah maksudnya. Mungkin boleh, kita boleh set dalam memori itulah. Katakan tangan itulah. Tangan yang tangan palsu tu, tangan palsu, kaki palsu. Jadi memori tu boleh dimasukkan dalam faham? Jadi dari segi masyarakat Malaysia sendiri, adakah tahap kepentingan AI ni adakah diterapkan daripada peringkat sekolah ke macam mana ke? Adakah kita sekadar tahu tapi tak ke mana-mana? Dan saya fahamkan ada juga Google ada buat beberapa kajian di sini. Jadi mungkin Prof dapat kupaskan tentang perkara ini. Baik, terima kasih Cik Adli. Sejauh mana tahap kepentingan AI pada masyarakat di Malaysia pada zaman sekarang,
pembelajaran mesin sangat penting. Kita sebut AI ni bila kita kaitkan AI dengan mesin. Kerana kita cuba menjadikan mesin tu pintar. Jadi bila kita nak jadikan dia pintar, kita perlu orang panggil feed ataupun bekalkan dia dengan banyak data supaya dia mampu menterjemahkan output ataupun output yang terhasil dengan tepatlah. So pembelajaran mesin ni sangat penting dalam melengkapkan kehidupan manusia pada zaman moden bagi membolehkan kita untuk berdaya saing lah dalam era ekonomi digital. Semua sekarang beralih pada ekonomi digital kan. So menurut fellow kanan Google seperti yang Cik Adli sebut tadi, yang mengetuai pasukan Google AI iaitu Jeff Dean, kecerdasan buatan menjadi alat penting dalam memanfaatkan kehidupan manusia. Google memperkenalkan prinsip AI dalam membentuk piagam bagi membimbing pembangunan dan penggunaan AI dalam penyelidikan dan aplikasi perkhidmatan mereka. Malah laporan daripada Harvard Business Review keluaran Julai Ogos 2019 juga memberitahu bahawa teknologi AI kini banyak membantu perusahaan dan syarikat dalam membuat keputusan. Malaysia juga tidak ketinggalan dengan terhasilnya Pelan Hala 7 Kecerdasan Buatan Negara pada tahun ini 2021 yang mengambil kira polisi kebangsaan lain seperti Malaysia AI Blueprint 2019, kerangka 1010 MySTIE MOSTI, Dasar Sains Teknologi dan Inovasi 2021-2030, Malaysia Digital Economy Blueprint, ASM Academy Science Malaysia Science and Technology Foresight Malaysia 2050 dan Industry Forward National Policy on Industry 4.0. Jadi kita nampak kat sini sebenarnya Malaysia pun tidak ketinggalan. Jadi AI ni sebenarnya dia menjadi penyumbang penting dalam memberi input kepada pembuat dasar atau keputusan untuk memilih dasar dan pilihan yang tepat ke atas suatu isu yang cuba diketengahkan. Ia juga berpotensi macam tadi Cik Adli sebut untuk mengautomasikan operasi dan kerja yang sifatnya berulang-ulang. So penggunaan AI ni amat penting bagi macam Cik Adli sebut tadi menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga. So di sini kita dapat lihat peranan yang dapat dimainkan oleh AI dan manfaat yang diperolehi oleh manusia apabila mereka menggunakan teknologi AI. Faham. Jadi bagaimana pula kalau dalam bidang perniagaan, mungkin dari segi pemasaran, adakah ada ruang untuk dimasukkan teknologi AI ni dalam bidang pemasaran perniagaan mungkin, Prof? Google, Microsoft, Facebook, Apple, Tesla, IBM, Skype, Shell ni semua nama-nama besar dan lain-lain membelanjakan wang yang sangat banyak untuk membangun dan penyelidikan kepintaran ataupun kecerdasan buatan AI kerana mereka merasakan proses pengoperasian syarikat akan dapat dijalankan dengan lebih teratur dan menjimatkan sumber. Tidak ketinggalan dunia pemasaran digital yang disebut oleh Cik Adli tadi dengan keterlibatan syarikat-syarikat besar dunia ini terus cuba mengukuhkan dominasi supaya tidak ketinggalan dan ditinggalkan. AI memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan sebenarnya, memperkuatkan analisis ramalan dan pemasaran yang disasarkan yang tanpa ragu akan menawarkan pulangan yang lebih kepada perniagaan. Istilah-istilah seperti email marketing, campaign marketing, social media marketing, content marketing adalah antara istilah yang digunakan pakai oleh mereka yang tidak mahu ketinggalan dalam teknologi digital. Mungkin lebih 10 tahun yang lalu ketika orang menggunakan mesin pencari seperti Google Search untuk mencari item, mereka tidak akan dapat carian mereka kecuali mereka menggunakan nama barang yang sesuai. Namanya mesti tepat. Tetapi peniaga masa kini dapat memperolehi kelebihan dan pelaksanaan teknik AI kerana ia memungkinkan pencarian yang lebih cepat. Dengan cara ini, dengan cara yang diperkuatkan oleh AI, orang dapat menemui item dengan mudah. Walaupun anda tidak mempunyai idea, saya beri contoh macam mana AI ni membantu dari segi Google Search. Walaupun anda tidak mempunyai idea yang mengenai nama produk, istilah carian elektif membolehkan anda menemui carian tersebut di internet. Pengguna AI juga menjadikan contoh kalau kita type salah, kita macam kita type Adidas. Contoh, saya beri contoh, kita type Adibas. Akan ada satu cadangan bawah tu. Do you mean Adidas? Di situ ada AI sebenarnya. Itu AI lah. Itu AI lah. Betul, itu AI. Maksudnya dia akan memperbetulkan
walaupun kita salah. Dulu kalau 10 tahun lepas memang tak boleh, kita type salah, jumpa memang salah lah. So kita tak akan dapat perkataan yang kita nak. Jadi dengan AI, kuasa AI ni kita akan dapat macam jangkakan bahawa apakah sebenarnya pengguna ni nak sebenarnya. So dia type Adibas. Oh, do you mean Adidas, dia kata. So betul lah Adidas tu mungkin. Jadi pemasaran AI ni juga menjadikan peniaga syarikat mengenali sifat dan corak yang dikongsi dalam tingkah laku pelanggan lah. So penumpuan AI dan pemasaran digital memperkasa sebenarnya sistem berlapis-lapis yang membuat mesej secara automatik dan memperibadikannya mengikut setiap pelanggan. Ini menjadikan pelanggan mendapat carian atau barangan yang betul pada masa yang sesuai. So secara konsisten serta mendorong mereka ke fasa seterusnya, iaitu yang paling penting untuk peniaga adalah fasa pembelian. Klik, kat tu shopping kat tu klik, buy, macam itulah. So AI membantu di segi itu. So ini adalah antara contoh-contoh kelebihan menggunakan teknologi AI. Natijahnya AI akan membantu organisasi atau syarikat untuk melancarkan usaha pengkomersialan mereka. Cik Adli. Faham. Jadi itu dari segi sudut positif lah. Macam tadi saya, masa awal-awal tadi Prof, saya dah buat intro yang macam agak dark sikit lah, di mana story lagi mungkin dalam filem macam contoh filem iRobot tu kan, tahun 2035 bila AI ni semakin bijak, semakin pintar, dia mengancam pula kehidupan manusia. Dari segi macam keselamatan dan juga pencerobohan data ni, kita nak tahu lebih lanjut tentang itu. Mungkin Prof dapat ulaskan berkenaan perkara itu. Kita rehat seketika Prof, kita dengar pesanan penaja dulu. Baik. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin, dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Tak kisah nak buat apa saja buat. Tapi Islam ni, hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kita kembali dalam Ummah Live, di mana malam ini kita bercerita tentang teknologi di mana artificial intelligence adakah mampu untuk mendominasi dunia. Bersama kita pada malam ini adalah Prof. Madya Dr. Khairul Azami Siddiq daripada Kuliah of Engineering, Kuliah Kejuruteraan Universiti Islam Antarabangsa UIA. Prof, tadi saya dah cerita Prof tadi yang saya berangan tadi tu, yang saya dah kita dah dipromosikan oleh Hollywood. Kononnya dengan teknologi AI ni nanti satu hari nanti kita terlampau bergantung kepada AI, akhirnya robot-robot ni bertindak mengancam kita pula. Prof. Jadi terutamanya dari segi inilah, kata bila AI dah pintar, dia mungkin akan mengancam dari segi kita. Yang paling kita risau sekarang ni ialah data peribadi. Jadi mungkin ada ulasan Prof berkenaan perkara ini. Terima kasih Cik Adli. Perkara ini sebenarnya kalau saya nak cerita terjadi kepada semua teknologi yang diciptakan oleh manusia. Sejauh mana teknologi yang dicipta manusia tidak mempunyai kelompongan sentiasa menjadi persoalan. Akan ada baik buruk punya sesuatu. AI atau kecerdasan buatan tidak terkecuali. Umpama Cik Adli memegang sebilah pisau. Ia bergantung kepada orang yang memegang pisau tersebut, sama ada untuk tujuan yang baik ataupun buruk. Sebilah pisau ni boleh digunakan untuk memotong buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebaliknya, ia juga boleh digunakan untuk mencederakan anggota badan seseorang. Justru ia bergantung pada niat atau matlamat seseorang. Bertitik tolak daripada hal ini, jika dikaitkan dengan teknologi AI,
wujud pelbagai kelebihan menggunakannya, pada masa yang sama terselah ketimpangan teknologi yang tersedia. So dalam soal sama ada AI mengancam keselamatan dan pencerobohan data peribadi mungkin berlaku seperti banyak laporan atau berita yang dipaparkan. Cuma saya percaya kerajaan Malaysia mengambil serius isu ini untuk melindungi data rakyat kita daripada diceroboh dan disalahguna, Cik Adli. Okey, itu dari segi keperluan data peribadi lah. Jadi mungkin bila robot-robot AI ni mungkin diciptakan mesin dan kemudian ia menjadi robot. Jadi bila robot ni terlampau banyak nanti di masa depan mungkin pekerjaan akan makin kurang di mana setiap syarikat akan menggunakan kelebihan mesin-mesin ini saja dan mengurangkan pengambilan pekerja. Jadikah adakah ini AI ni adakah mampu akan ambil alih kerja manusia di masa hadapan dan akan mungkin memberi tekanan kepada manusia sendiri? Macam mana, Prof? Jadi, terima kasih Cik Adli. Soalan yang menarik, soalan yang sering saya dapat, soalan sering saya dengar lah. Adakah AI akan mengambil alih kerja manusia pada masa akan datang? So, biar saya terangkan kat sini bagaimana AI ni sebenarnya boleh membantu sebenarnya. So, menurut teknologi Park Malaysia, dalam persidangan yang baru-baru ni persidangan antarabangsa kecerdasan buatan atau WAIC 2021, kerajaan Malaysia menjangkakan polisi kebangsaan IR 4.0 ni akan meningkatkan produktiviti negara kepada 30% untuk semua sektor menjelang hujung tahun 2030. Dan AI adalah komponen utama dalam memastikan ianya berjaya. Microsoft pula menubuhkan pusat data wilayah pertama di Kuala Lumpur. Pada tahun ini saya rasa projek yang menelan belanja 1 bilion USD dijangka akan mewujudkan 19,000 peluang pekerjaan bagi melatih rakyat Malaysia untuk teknologi maklumat, kecerdasan buatan dan perkhidmatan pengkomputeran awan atau cloud computing menjelang tahun 2030. So di sini nampak usaha sebenarnya dan inisiatif kerajaan untuk mewujudkan ekosistem IR 4.0 yang melibatkan AI. Tampak sebenarnya Cik Adli ia mengambil alih kerja manusia, tapi sebenarnya dengan wujudnya teknologi seperti ini mewujudkan lagi peluang pekerjaan baru. Ni yang orang tak nampak ni, peluang pekerjaan baru yang selama ini kita pun tak pernah dengar. Cik Adli pernah dengar tak juru terbang drone pilot? Tak pernah dengar, first time tu. Drone pilot juga pemandu jengkaut yang mungkin berada di satu lokasi tertentu tetapi boleh melakukan tugasan yang sama di lokasi-lokasi lain dengan teknologi IR 4.0 tanpa perlu bergerak ke lokasi tersebut menggunakan sebahagian teknologi AI. So matlamatnya sebenarnya kita terapkan AI ni untuk menambahkan lagi bilangan pekerja berkemahiran. So dia ada peluang kerja yang lebih luas, ada mungkin kemahiran yang lebih tinggi. So dia akan meningkatkan lagi kebolehpasaran pekerja tersebut, Cik Adli. Okay, jadi kita nak sentuh tentang jadi kalau di masa depan mungkin ramai yang mampu mungkin dia akan tahu untuk menggunakan teknologi AI ni. Jadi mungkin jurang itu akan beza bagi mereka yang di luar bandar. Jadi akan wujudnya apa yang dipanggil kemiskinan digital bagi setengah di rakyat lah di Malaysia lah terutamanya. Jadi macam mana, Prof? Adakah dengan adanya AI nanti di masa depan akan ada jurang yang mereka golongan yang tertinggal di belakang dan tidak dapat merasai kelebihan teknologi AI ni sebenarnya? Ya, berterima kasih Cik Adli. Ini memang satu persoalan yang agak serius juga kerana yang disebutkan tadi Cik Adli adalah kemiskinan digital atau kita klasifikasikan sebagai ketidakupayaan untuk menggunakan teknologi maklumat disebabkan kekurangan akses peranti atau kekurangan kemampuan menggunakan teknologi. Penularan pandemik COVID-19 ni telah mendedahkan realiti kerentanan kesejahteraan hidup dan boleh meningkatkan
rakyat Malaysia dalam bentuk baharu, iaitu yang dipanggil tadi disebut kemiskinan digital, yang dijangka akan mengeruhkan lagi perbahasan realiti inclusivity dan exclusivity digital di Malaysia. Macam tadi kan Cik Adli sebut, orang yang mungkin berkemampuan boleh memiliki peranti, orang yang tidak ada kemampuan tidak ada, mungkin akan ketinggalan. So kita boleh fahami sebagai individu atau isi rumah yang tidak berkemampuan atau rendah dari 3 aspek. Satu, pengetahuan tentang teknologi digital. Kedua, keupayaan untuk menggunakan teknologi digital. Ketiga, akses kepada kemudahan digital. Dan empat, keterhadan penyediaan teknologi digital. So kat sini kita nampak sebenarnya bila kita sebut kemiskinan digital ni, banyak aspek yang perlu difahami untuk merealisasikan bahawa kita nak beralih kepada program digitalisasi ni. Ekosistem tu perlu ada sebenarnya, Cik Adli. Ekosistem bagaimana rakyat ni dah dibiasa-biasakan dengan menggunakan teknologi ni, supaya bukan saja orang yang eksklusif saja menggunakan teknologi ini, tetapi pada semua, dia inklusif. So keadaan ni berlaku sebenarnya bukan saja di luar bandar tetapi turut di bandar. Kita hakikatnya lebih pedih berlaku pada golongan miskin bandar. Saya ada kongsi, saya rasa yang kali lepas tu apa yang dimaksudkan miskin bandar, di mana kita di UIA pun ada juga usaha dengan NGO di mana satu keluarga berkongsi satu peranti dengan 4 orang adik-beradik untuk PDPR. Bagaimana kita nak merealisasikan program masuknya digital ni, digitalisasi, kalau mungkin komuniti sendiri tidak dilengkapi dengan apa yang dikatakan dengan peranti-peranti yang bermotifkan digital. So mereka sudah pasti terkesan kerana menurut hasil kajian tabung kanak-kanak pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan Dana Populasi Pertubuhan Bangsa Bersatu UNFPA yang dilaksanakan ke atas 16 program perumahan rakyat PPR di Kuala Lumpur, gaji purata bulanan ketua isi rumah menurun 1/3 kepada 1,000 sebulan sejak PKP dilaksanakan. Tengok macam mana mungkin ini adalah hasil mungkin impak kesan pandemik COVID-19. Menurut Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan atau INSPEC Universiti Malaysia Kelantan, mungkin saya quote, saya kutip sikit, mungkin inisiatif saya rasa ini pun baik sebenarnya untuk diketengahkan. Antara inisiatif yang boleh diwujudkan ialah ransangan digital khas untuk kelompok miskin digital, seperti memperbanyakkan lagi kawasan liputan internet percuma dengan kualiti yang lebih baik. Pakej internet khas berbayar untuk kelompok miskin digital, memperbanyakkan lagi saluran pembelajaran melalui teknologi digital, rebat digital untuk memiliki serta menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualiti hidup dan sebagainya. Jadi saya rasa yang penting, Cik Adli, adalah ekosistem tu perlu ada. Dan dengan sendirinya rakyat akan terbiasa dan menggunakan teknologi maklumat secara rutin untuk memudahkan atau melancarkan kehidupan seharian, Cik Adli. Jadi pada masa kini sebenarnya tidak seperti sedekat lalu di mana mungkin teknologi AI ni agak mahal ya bro. Jadi mungkin sekarang teknologi AI itu dah ada dalam telefon pintar kita sekarang sebenarnya. Ada betul. Jadi semua orang mampu menggunakan teknologi betul. AI ni sekarang. Faham? Jadi ini itu sekarang dah jadi, sekarang ni orang kata Google dah jadi perkara biasa untuk kita guna seharian. Jadi pada masa akan datang, adakah kita akan terus bergantung kepada AI ni dan akan membantutkan sendiri kita punya kemampuan manusia itu sendiri? Kita akan bincangkan perkara itu sebentar lagi. Kita kembali selepas pesanan penaja ini, Prof. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa, 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap.
kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Tak kisah nak buat apa saja buat. Tapi Islam ni, hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam Ummah Live. Tadi kita berehat seketika dan kita kembali bersama dengan Prof. Madya Dr. Khairul Azami Siddiq daripada Kuliah Kejuruteraan Universiti Islam Antarabangsa UIA. Prof, Prof, tadi masa kita rehat tadi saya ada tanya Prof tentang Ustaz digital. Katakanlah AI ini kita dah gunakan, kita terapkan dalam satu aplikasi, kita bergantung kepada aplikasi ni pula. Aplikasi ni penuh dengan AI, jadi dia dah pandai baca Quran daripada manusia. Dia lebih pandai. Adakah boleh kita macam kita bagikan anak kita untuk bergantung belajar dengan aplikasi Ustaz AI ni je? Macam mana? Apa pendapat? Menarik tu Cik Adli. Kalau kita guna AI untuk Quran, aplikasi Quran kan, alhamdulillah banyak membantu. Sebenarnya boleh, pandangan saya boleh digunakan kan, ia memudahkan, melancarkan penghafalan Al-Quran. Cuma di situ kita lihat kita kena teliti bahawa sebenarnya apa yang dilakukan oleh AI tersebut hanya memindahkan maklumat, transfer of knowledge. Tetapi kita ni manusia kan, bila kita ada hubungan antara guru dengan murid, dia lebih dari itu, iaitu pembentukan watak, sikap, sahsiah peribadi sebenarnya. Jadi macam kita dululah kan pergi kat ustaz-ustaz, jadi kita takut ustaz tu pegang rotan kan, jadi kita pun baca kan. Jadi kalau kita berikan pada contoh telefon kita untuk letakkan satu aplikasi AI kan, dan anak-anak kita mempelajari Al-Quran ataupun kan berbagai jenis ilmu daripada situ, ilmu tu akan sampai. Cuma bagaimana kita nak melalui kelangsungan hidup dengan ilmu tersebut, itu tidak diajar di situ. Faham? Jadi sebelum kita rehat tadi saya dah tanya tentang pada masa akan datang pergantungan manusia kepada teknologi AI ni. Adakah ia akan memberikan impak yang buruk kepada sahsiah manusia itu sendiri ataupun bagaimana, Prof? Ya, Cik Adli. Kebergantungan manusia kepada AI harus dilihat sebagai satu ancaman minda dan gerak kerja sekiranya pada masa hadapan kita akan bergantung harap kepada teknologi ini semata-mata yang bermatlamatkan untuk menggantikan tugasan manusia. Saya berikan satu contoh Cik Adli ya. Katakanlah sesebuah institusi akan menggunakan khidmat syarikat kebersihan di pejabat berasaskan teknologi robot yang diupayakan oleh kepintaran buatan ataupun kecerdasan buatan. Manusia tahu bahawa matlamat robot ini jelas, iaitu membersihkan kawasan sekitar. Jadi ini boleh menjadikan manusia sambil lewa dan membuang sampah sewenang-wenangnya kerana robot tersebut akan datang membersihkannya. So akhirnya robot itu dilihat menggantikan tugasan manusia. Dalam pada masa yang sama, sifat manusiawi ataupun kemanusiaan kita akan luntur kerana di sekeliling kita tahu ada robot yang akan memastikan kebersihan terjaga. Ini satu contoh. Kita baling tisu, tak apalah, kejap lagi robot terlalu, dia akan sedut dalam vacuum itu, tak ada masalah. So juga sekiranya kita biarkan teknologi AI menyelesaikan permasalahan tugasan anak-anak kita di sekolah, bayangkan memudahkan, tetapi pada masa yang sama tidak mencapai matlamat kemenjadian murid dan falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. So teknologi ini harus dilihat sebagai alat bantuan ya, semata-mata alat bantuan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Pemudah caranya tetap perlu keterlibatan manusia. Dari semasa ke semasa, kestabilan sistem AI yang ada akan diperbaiki
dan ditambah baik dari semasa ke semasa, dan impak yang dibawa harus diteliti dan diperhalusi. So pembangun aplikasi atau developer mungkin boleh memasukkan elemen kemanusiaan bersama, iaitu bermatlamatkan robot ataupun sebarang bentuk mesin sebagai alat untuk membantu kehidupan manusia menyelesaikan suatu tugasan, bukannya menggantikan kita, Cik Adli. Jadi Prof, macam saya apa yang dikatakan generasi Y lah. Saya generasi Y lagi, muda lagi. Okey. Muda Jadi lagi tu. saya mungkin dari bila keluar teknologi baru ni, saya tak adalah macam blur sangat, tak tahu sangat kan. Jadi saya faham, cepat faham. Dia jadi macam tengok tu okey dah tahu dah. InsyaAllah sekejap je pegang-pegang, kita tengok satu aplikasi ataupun apps, kita dah tahu apa ni akan buat apa, dia boleh buat apa. Bagi mereka yang mungkin generasi baby boomers ni mungkin yang lahir tahun baby boomer 1945 hingga 1960 macam tu kan. Jadi mungkin agak sukar bagi mereka untuk memahami tentang teknologi AI ni. Adakah buatkan mereka akan ketinggalan nanti di masa depan, Prof? Pendapat saya, Cik Adli, dengan pengetahuan dan pengalaman golongan baby boomers yang meluas, seiring dengan kewujudan era kepintaran buatan pada tahun 1950-an. Nak diceritakan, Cik Adli, kan AI ni bukan benda baru. Dia sejak 1950 dah ada. Cuma dia melalui fasa perubahan yang drastik, yang lebih mudah untuk kita melancarkan urusan kita. So jadi pada masa dahulu dia wujud tahun 1950, mungkin tidak sehebat sekarang. So baby boomers, saya rasa yang lahir macam Cik Ali sebut tadi antara 1945 hingga 1960 tu, mereka ada pengetahuan dan pengalaman yang lebih kan. So AI harus dilihat sebagai pelengkap untuk resepi masa depan. AI sekarang tidak sama dengan AI dahulu. Ia sering dikemas kini macam saya sebut tadi dan ditambah baik dari semasa ke semasa, sehingga kan ada syarikat yang memudahkan kehidupan untuk sesebuah organisasi menggunakan perkhidmatan AI tanpa perlu tahu latar belakang pengaturcaraan atau programming. Ini yang sebenarnya masalah banyak orang sebenarnya. Bila kita sebut AI, kita kata kena buat programming lah, kita kena melakukan pengaturcaraan. Sebenarnya banyak syarikat sekarang dah melakukan perkara ini tanpa kita sebagai syarikat lain untuk tahu pengaturcaraan atau programming. Kita boleh menggunakan perkhidmatan AI yang kita boleh lakukan sendiri. So elemen AI ni adalah salah satu perkara teras dalam teknologi mengganggu. Saya sebut teknologi mengganggu, Cik Adli, ya. Dia sebenarnya kalau dalam bahasa Inggerisnya mengganggu macam mana tu? Dalam bahasa Inggeris disebut disruptive technology. Disruptive. Ini istilah kalau boleh Google, namanya disruptive technology, atau kita terjemah dalam bahasa Melayu, teknologi mengganggu. Dia memang mengganggu kehidupan kita. AI, blockchain, cloud computing, 3D printing, robot, semua ni teknologi yang mengganggu. Mengganggu maksudnya apa, Cik Adli? Kita nak tak nak dia datang. Dia akan ada dalam kehidupan kita. So terutama dalam zaman revolusi industri keempat ni, fourth industrial revolution ni, nak atau tak nak, sedikit atau banyak, perlu sebenarnya diketahui dan digunakan sama ada sedar atau tidak, Cik Adli. Macam di UIA sendiri macam mana, Prof? Adakah ada sebarang kajian mengenai teknologi AI ni? Okey, menarik soalan Cik Adli ni, memberi saya ruang dan peluang untuk bercerita sikit tentang UIA. Kita ada alhamdulillah satu center yang kita namakan, satu pusat yang kita namakan Center for Unmanned Technologies, CUTE. CUTE tu comel kan, Center for Unmanned Technologies. Di situ kita menerapkan elemen-elemen IR 4.0 ni, 4.0 ni yang disebut tadi, semua tu ada dah. 3D printing, AI, dari segi maksudnya robotik, drone. Kita memang ada usaha sama dengan pelbagai industri. Saya rasa dah lebih 30 industri syarikat-syarikat besar yang terlibat sama dengan kita. Contoh dekat tol kan, tol kita guna AI untuk tol sebenarnya. Kerana untuk contohnya kita mengira bilangan roda pada sebuah kenderaan. Kerana kadang-kadang ada kenderaan tu boleh angkatkan rodanya, dan dulu ada sensor kat bawah tu. So sekarang kita pakai teknologi AI, image atau pemprosesan image,
kita boleh kenal pasti ini kenderaan jenis apa dan sebagainya. Ada juga lagi banyak kajian. So kalau mungkin yang berminat untuk usaha sama dengan UIA, Islam Antarabangsa, bolehlah kita usaha sama dengan Center of Unmanned Technologies, Cik Adli. Mungkin terakhir Prof, cadangan atau saranan dalam pelaksanaan AI ke arah selamat dan bermanfaat di masa hadapan. Mungkin cadangan Prof sendiri. Okey, ni satu soalan yang menarik, soalan yang saya rasa perlu ditekankan. Kalau kita ikut Stephen Hawking pernah memberi amaran yang kepintaran buatan ataupun AI ni boleh menghancurkan keseluruhan bangsa manusia. Ini Stephen Hawking sebut ya. Manakala Elon Musk Tesla kan, Elon Musk pula mempunyai pendapat yang sama. Dia pun mempunyai pendapat yang sama, tapi dia lebih kepada amaran untuk berhati-hati dengan AI, dia kata. Silap langkah katanya, apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking akan menjadi realiti. AI sebenarnya mampu menjadikan hidup ini menghampiri utopia. Macam tadi apa Cik Ali sebut tadi lah pada mula-mula tu. Macam dalam filem, dalam movie tu kan, di mana kita semua adalah raja dan robot adalah hamba, seperti dalam filem-filem kita tu lah. Kan? Tetapi silap langkah, mereka mampu menjadi seperti Terminator. Terminator yang akan menjadikan manusia sebagai musuh abadi. AI juga digunakan untuk mengkaji corak tingkah laku manusia dalam usaha memahami sifat-sifat manusia dengan lebih terperinci. Cuma sayangnya kalau lebih ramai pengkaji dapat menggunakan teknologi ini untuk mendekatkan diri kita kepada pencipta kita, iaitu Allah Azza wa Jalla, alangkah lebih baik dan sejahteranya. Sejahtera dalam konteks hubungan dengan pencipta, hablum minallah, dan hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Jadi sekiranya hubungan menegak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan melintang kita dengan sesama manusia difahami dan dihormati, AI ini sebenarnya bukanlah satu ancaman besar kepada dunia. So bersempena dengan Maulud Nabi yang kita sambut baru-baru ini, antara kandungan khutbah terakhir junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keperluan untuk kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya. Nescaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Harus ditekankan teknologi ni sebenarnya selamanya alat, bukan matlamat. Always the means, never the ends. Justru perlu ada etika. Saya nak tekankan etika ketika menggunakan teknologi kepintaran buatan. Etika ataupun ilmu yang berasaskan prinsip dan akhlak ini harus diterap sejak di bangku sekolah lagi. Ibarat kata pepatah Melayu, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Maka program kesedaran peri pentingnya penggunaan teknologi AI bagi mensejahterakan hidup manusia di dunia dan akhirat harus dimulakan dan disuburkan sejak dari awal lagi, Cik Ali, dengan kerjasama pihak-pihak yang berkaitan. Teknologi juga untuk matlamat alam sejagat. Matlamat hakiki kita harus jelas, iaitu memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, Cik Ali. Masya Allah, satu kesimpulan yang sangat baik daripada Prof. Terima kasih banyak Prof di atas perkongsian Prof pada malam ini. Kita dah bersiaran hampir 1 jam dan Prof buat kesimpulan yang sangat baik di mana teknologi AI ni sememangnya banyak potensinya, perlu diterokai sebaik-baiknya agar terus ia memberi manfaat kepada manusia dan juga kehidupan lain di muka bumi. Betul, InsyaAllah. Betul, Prof. Jadi mungkin kita akan bersama lagi Prof di masa akan datang dalam tajuk yang lain pula. InsyaAllah kita akan jemput Prof. Prof mungkin kalau ada masa boleh jadi kolumnis kami mungkin. Kalau ada artikel-artikel Prof yang mungkin Prof nak kongsi, boleh dihantar kepada kami insyaAllah. Boleh, saya berbesar hati. InsyaAllah. Terima kasih Cik Ali, terima kasih pada kru Ummah Today.
Terima kasih banyak. Terima kasih penonton yang sudi share dan like dan juga beri komen pada malam ini. Dan jangan lupa minggu hadapan terus bersama kami dalam siaran Ummah Live seperti biasa pukul 9 malam. Dan jangan lupa juga untuk layari ke portal kemanusiaan berita dunia dan luar negara kami www.ummahtoday.com.my. Saya Adli Effendi, kita jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Assalamualaikum. Selamat malam.